Faham tak ya? Apa ya? 182. Apa? 182. Betul ke? Susahnya. Ya. Agak ni. Ingat itu tanda itu lagi itu lah. Ada tanda lain. Tak boleh dibayar lah. Ini apa? Ni? Betul. Bulan 72. Ini 2000. 4. 2014 ni? 2020. 2020? Bulan 9. Mana ada bulan 9. Ni? Ini bulan 1. 31 belum PKP lagi betul. Ya. Betul. Belum PKP bulan 3. Lagi tak awal-awal. Betul lah, betul tu. 182. Betul. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama sekalinya bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini kita masih diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah kita dapat berkuliah dengan cara bersemuka bermula daripada semalam. Semalam mana pun dah mulakan kuliah semalam. Alhamdulillah. Sini semalam dah mula. Belum lagi. Ni malam pertama ni, pembukaan ni. Oh, lain macam ni. Pembukaan lepas PKP, subhanallah. Alhamdulillah di negeri-negeri lain dah awal dah. Dah ada dah mula dah. Anak pun masa musim PKP itu, negeri lain yang boleh kuliah dah panggil dah. Di Perak, di Pahang. Selangor kita belum mula. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan malam ni akan berterusan pada malam lain sampailah kita menyambut Ramadan. Walaupun dah dibenarkan, kita bimbang juga main dengan angka ni kan. Besok dia main naikkan tu arah ni, kita bimbang juga. Alhamdulillah, kita minta Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk tahun ni, mudahkan urusan kita, kuliah kita, khususnya tarawih kita, tazkirah kita, mudah-mudahan diberikan ruang pada kita, insyaAllah. Tuan-tuan mati oleh Allah SWT sekalian, saya mati Tuan Nazir yang bagi Federasi Sultan Imam JK Masjid, khususnya tuan-tuan dan puan-puan bapa yang dirahmati Allah. Kita sambung perbahasan kita lagi, kita membahaskan kitab Fiqh Daulah. Kita masih membicarakan bahagian yang keempat dalam membicarakan menuju ke arah fiqh politik yang berwibawa. Banyak tajuk-tajuk yang kita dah bincang dah lepas, saya pun tak nak ulang dah tajuk tu. Kita sambung je lah. Muka surat 182. Ya. Yeah. 182. 182 yang ada buku. Masih lagi dalam bahagian yang keempat, membicarakan menuju ke arah fiqh politik yang berbawa. Kita sedang bicara beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam merubah kemungkaran. Setiap individu muslim atau kelompok muslim yang melakukan usaha perubahan dituntut untuk memperhatikan beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, kemungkaran itu diharamkan secara ijma'.
disyaratkan bahawa kemungkaran yang dikendaki perubahannya merupakan satu kemungkaran yang telah disepakati pengharamannya. Ia mesti merupakan kemungkaran sebenar yang mesti segera dirubah dengan tangan. Kemudian jika tidak mampu, barulah dibolehkan merubahnya dengan lidah dan dengan hati. Perkara yang disebut sebagai mungkar biasanya merupakan perkara haram yang harus ditinggalkan secara serta-merta, kerana membabitkan dosa kecil maupun dosa besar. Kedudukan dosa kecil tentunya tidak sama dengan dosa besar. Ia mungkin boleh dimaafkan lagi, terutama jika belum menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada auzubillahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud jika kalian menghindarkan dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, nescaya kamu hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni syurga. Surah An-Nisa ayat yang ke-31 daripada surah yang keempat. Tuan-tuan oleh Allah SWT sekalian, beberapa syarat yang perlu diperhatikan untuk merubah kemungkaran. Dan kita nak ubah kemungkaran ni, pertama sekali kita kena ada kuasa. Apa bentuk, apa peringkat kedudukan kita, kuasa tu yang mampu ubahkan. Kita boleh ubah seorang perempuan selepas dia menjadi isteri kita, kan? Baru kita ada kuasa. Masa dia belum jadi isteri, kita tak ada kuasa. Itu maksud saya kuasa. Sampailah ke peringkat yang paling tinggi. Ada orang selalu cakap, saya ni dah tak boleh buat apa dah, memang saya ni macam ni. Apakah kita tidak ada kuasa pada diri kita untuk ubah diri kita? Jawapan dia ada. Sebab Allah bersebut dalam Quran, aku tidak akan ubah nasib satu kaum, melainkan mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kena ubah. Kita tahu perkara ni tak boleh, walaupun kita lama dah buat. Tiba-tiba kita tahu tak boleh buat. Yang selama ni kita buat tu salah dosa, wajib kita tinggalkan. Dan akan disebutkan, bila mana kita tahu perkara yang haram tu tinggalkan, maka harus kita tinggalkan. Bukan harus ni sudah hukum harus dah. Ni kan buku yang terjemah di Indonesia. Jadi harus tu maknanya wajib. Nanti pelik kalau dengar kan, yang diharamkan tinggal, maka harus ditinggalkan. Lah, tadi haram, harus pula. Harus ini maknanya diwajibkan untuk kita tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, mesti kemungkaran itu telah disepakati. Apa maksud sepakati? Yang telah ditetapkan. Disepakati ini bertepatan dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Contoh, kita nak ubah kemungkaran. Orang Islam minum arak, tak payah cakap, tak payah hujah, tak payah apa dah, memang haram dah. Semua orang tahu, hatta orang kafir pun tahu yang orang Islam tak boleh minum arak. Mana disepakati ni satu benda yang telah diharamkan oleh Allah, dan semua tahu perkara itu haram, dan semua tahu perkara itu memang orang Islam tak buat, dan semua bersepakat menerima bahawa arak itu haram, maka tak boleh dibuat. Maka tak boleh lagi kita nak buat. Dan pada masa itu kita boleh mencegahnya dengan apa kudrat yang kita ada. Cegah dengan kuasa. Maksud kudrat ni kuasa, bukan kudrat tu tenaga. Kalau tenaga kan, kalau kita kuat, jumpa minum arak, tak tanya orang dah, kita lempang tak apa dah. Kita kuat kan, orang takut kita. Dah kudrat dengan makna kuasa yang kita ada, yang kita boleh. Paling tidak kita ada kuasa sebagai seorang mukmin. Apa dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Itu kuasa mukmin. Kamu ada kuasa, kamu tengok kemungkaran dengan mata kamu. Man ra'a minkum munkaran, kamu tengok dengan mata kamu. Falyughayyirhu bi yadihi, kamu tegakkan tangan kamu. Kalau mampu dengan tangan, berarti dengan kuasa dah. Mampu suruh berhenti dan sebagainya. Kalau tak boleh, fabilisani, lidah beritahu, ni haram ni, jangan buat, tegur. Dah tak boleh juga, fabil qalbi. Itu sampailah. Itu qalbi itu tak ada kuasa. Dah kalau anak kita tak tutup aurat, aurat ni satu hukum yang telah disepakati. Sebab dia satu ketetapan. Kita pun tegur, nak buat macam mana ustaz, anak-anak sekarang ni tegur merajuk, jadi biar je lah. Lepas tak kita? Jawapan dia tak lepas, tuan-tuan. Tak lepas. Bimbang mati dalam keadaan kita meninggalkan
satu tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Kita berhutang dengan Allah. Mati anak tak tutup aurat, pergi kubur ayah selempang je, rambut berjambul lagi tuan-tuan. Ramai, bukan baru. Saya biasa pergi ke kuburan ni kan, orang mati panggil kita, kita jemput datang, kita datang, kena kawan-kawan, kena daripada kalangan ahli Korea, orang-orang yang ikut kuliah kan, bagi tahu ustaz, haji yang sekian-sekian tu dah meninggal dah. Dan masa kuliah tu dia duduk depan ustaz, bukan yang depan lah, kan risau pula depan ni kan. Dia duduk depan ustaz, oh dia, kita pergi tengok, bagus tengok dia kuliah. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang ialah dia baru sedar, anak-anak menantu yang datang, subhanallah, pakai tudung jambul merah kat depan, nak tengok ayah tu, subhanallah. Kita tengok bersedih, tapi nak buat macam mana, peringatan dia tu, dia dengan Allah lah, dia minta ampun dengan Allah. Dia dah tegur anak-anak dia, mungkin anak dah besar dah tak nak ikut, dia pun tak boleh buat apa dah. Tapi kita bimbang, kita kena buat tanggungjawab, sebab benda tu disepakati daripada segi sudut, ianya satu kemungkaran dan satu benda yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita buat kok mana sekalipun. Jangan sampai tahap kita tinggal. Kita kena tegur. Jangan cerita tak boleh, boleh tak boleh. Ada kuasa apa yang kita ada, kita tegur. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Untuk kita lepaskan tanggungjawab kita. Maksudnya begitu, kita nak lepaskan. Ini tanggungjawab yang Allah akan tanya aku kena cakap. Engkau nak marah, kau tak marah, tak boleh pasal. Lepas tu kalau aku tegur, kau dah tahu dah yang kau buat ni tak betul. Lepas tu kau nak buat juga, maka kau dengan Allah. Lepas. Sebab saya selalu sebut, sahabat-sahabat yang bagi kuliah kan, kena cakap betul-betul. So ustaz yang mengajar cakap betul-betul. Jangan takut kerana mengajar orang tak panggil, jangan. Kena bagi tahu. Orang suka tak suka, benda haram kena bagi tahu. Bagi tahu, lepas tu orang tak suka tu dia dengan Allah lah. Atas dia lah. Kita dah bagi tahu. Untuk apa tuan-tuan? Supaya kita tidak dipersoalkan oleh Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, maksudnya sembahyang 5 waktu, masa dari satu solat Jumaat kepada Jumaat, yakni yang lain, dan masa dari satu puasa Ramadan kepada Ramadan yang lain, boleh menjadikan penebus bagi dosa-dosa kecil yang terdapat di antaranya selagi tidak dilakukan dosa besar. Sembahyang 5 waktu Jumaat hingga Jumaat, maksudnya kita lakukan solat tu daripada Jumaat sampai bertemu Jumaat dah. Lepas tu Ramadan sampai bertemu Ramadan kita puasa. Semua benda yang kita lakukan itu, dia akan menjadikan amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Tak boleh tinggal. Benda tu kita kena buat. Apa jadi pun wajib. Macam kita berdepan dengan suasana pandemik COVID ni kan. Lama dah kita tak dengar kuliah kan, tak menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu wajib. Lepas tu salah kerjaan lah, pasal apa dia tak bagi buat kuliah kan. Sedap juga nak salah korang ni, sedap. Sonok lah salah kerjaan. Tapi dia tak bagi tu ada sebab, tak salah lah. Kita pula ada tak boleh menuntut ilmu, ada dengan cara macam mana? Ada cara yang kita boleh dengan bentuk online kan. Kat sini pun jalankan kuliah online, boleh kita ikuti, dan kita ada benda tu semua. Kita ada handphone, kita ada data, kita ada kemampuan taubat. Maka tidak, dengan datangnya masalah musibah, dia tidak melepaskan tanggungjawab kita untuk menuntut ilmu. Selagi mana kita mampu untuk mencapainya. Macam kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, kalau kita ada kemampuan boleh datang, kita tak datang, duduk masa saja, kemampuan lah tu. Macam kita tak boleh cara berdepan online, kita ada kemampuan untuk nak melayari online itu, maka kita wajib. Dia tidak boleh, sesuatu perkara yang berlaku, dia tidak boleh menjadi penyebab kepada jatuhnya hukum, berubah hukum. Yang halal dia boleh ubah jadi haram, yang haram dia boleh berubah jadi halal. Tak ada, melainkan di atas sebab-sebab tertentu yang dipanggil ad-darurah. Saya bukan tak nak masjid tak buka, nak internet saya tak ada handphone dia pun cak ayam kata dia, internet pun tak nak masuk. Tak apa, itu dia panggil darurat, dia kadar tu kemampuan yang dia ada. Tak apa lah kan. Jadi kalau dia ada, maka dia wajib. Kan, ramai tanya saya, Datuk, macam mana tak menuntut ilmu? Tak apa dah kok musim ni. Kewajipan menuntut ilmu ni umum. Maka terlepas bila mana kita hilang kemampuan dan tak boleh. Macam sekarang orang boleh datang masjid, tak datang sebab apa? Tak ada apa-apa sebab, maka berdosa. Tapi kalau tak datang, saya uzur,
tak boleh nak berjalan, kalau tak ada orang ambil saya tak boleh nak pergi. Itu dia ada uzur syar'i yang menyebabkan pergerakan atau usaha untuk mencapai satu kerja yang wajib itu terhalang, maka dibenarkan oleh syarak, dimaafkan oleh syarak. Jadi terhalang ni tuan-tuan, kita boleh tipu orang kan. Kalau imam tanya, Nazir tanya, kau semalam tak nampak kuliah? Dah lama tak ada kuliah, fokus kuliah pun tak datang lah. Contoh kan imam tanya, Nazir tanya kan, kita jawab apa? Kita boleh kelentong Tuan Nazir kan, pusing ayat ni, aku sakit perut lah, motor pancit lah, boleh buat. Tapi hakikatnya Allah tahu. Jangan. Sebab esok bila kita mati, kita bukan nak jumpa Tok Imam, kita mati bukan nak jumpa Tuan Nazir, kita nak jumpa Allah. Agak-agak boleh ke nak tipu Allah macam mana kita tipu Nazir? Agak-agak boleh ke tipu Allah macam mana kita tipu kawan kita? Jawapan dia confirm tak boleh. Dah tak boleh. Selesaikanlah hidup kita sekarang untuk kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Ini benda yang besar, benda yang penting. Macam kita cakap dekat anak-anak kita lah kan, macam mana kita nak buat segi sudut perintah, segi sudut arahan, pengingkaran. Bukan satu benda, satu benda. Boleh, kita boleh datangkan berbagai-bagai alasan, tapi alasan kita tak mampu untuk nak menyelamatkan kita bila mana kita disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu mengerjakan perkara-perkara yang makruh atau meninggalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan tidak boleh dikategorikan sebagai kemungkaran. Satu hadis sahih menyebabkan bahawa seorang lelaki telah datang bertanya kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang perkara-perkara yang diwajibkan dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutnya perkara-perkara fardu seperti solat, zakat dan puasa. Lelaki itu bertanya, adakah perkara yang lain yang wajib yang saya lakukan? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kecuali beberapa perkara yang sifatnya sunnah. Setelah Rasulullah SAW selesai menerangkan, lelaki itu berkata, Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menambah atau mengurangkan lagi. Setelah lelaki itu pergi Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, yang bermaksud dia telah berjaya seandainya benar dengan apa yang diucapkan, dan dia masuk syurga seandainya benar. Dalam bab cegah kemungkaran, perkara yang membabitkan kepada dosa atau arahan di dua. Satu, kewajipan yang telah menjadi ketetapan, kewajipan menjadi ketetapan. Kedua, kewajipan yang mendatang. Mana kewajipan mendatang? Perkara itu sunat, tetapi arahan yang datang tu adalah arahan daripada seorang ayah kepada seorang anak. Maka wajib dia melakukan perkara sunat itu bukan kerana sunat tu, tapi kerana atas arahan ayah dia. Wajib dia buat. Maka berdosa kerana tidak mentaati perintah ayah dia. Apa datang dosa perintah ayah? Selagi mana perintah ayah itu tidak mendatangkan mudarat pada diri dan juga tidak membabitkan kepada pelanggaran hukum Allah, dosa dan pahala atas ketetapan Allah. Kan? Anak sakit, ayah pun tahu, tapi saja jenis ayah bengong suruh juga anak puasa, maka tak taat pun tak berdosa. Tapi kalau sihat, kita tahulah anak kita ni tak ada kerja lain, asyik makan je, suruh dia puasa sunat Isnin Khamis, kita puasa sekali, maka wajib anak ikut. Kalau tak ikut, dia berdosa, bukan kerana tak tunai puasa sunat, kerana tak taat perintah ayah. Ini dua benda wajib. Yang datang daripada perintah Allah, ayah tak bagi pun dia tetap berdosa. Allah perintah wajib semayang, dia tanya ayah dia, ayah nak semayang tak? Ayah tak nak semayang lah, hari ni penat lah. Aku suka engkau lah, ayah kata. Walaupun ayah kata ikut suka, tetap berdosa, sebab perintah tu adalah perintah Allah. Dua benda tu. Itu pun dalam bab perkara yang berkaitan dengan makruh, maka kalau dilakukan, dia tidak mendatangkan dosa atas tegahan yang dibuat, tetapi dilakukan atas perkara yang ikut pada hukum. Kalau hukum tu tak dosa tapi Allah benci, maka dia lakukan perbuatan yang Allah benci. Sebab undang-undang ni dia perlu lihat pada undang-undang Allah, dan melainkan sesuatu yang mendatangkan mudarat, walaupun dia tak berdosa, daripada Quran tak ada, tapi dia mudarat, maka wajibkan ditetapkan ianya sebagai satu undang-undang. Boleh penambahan, contoh kan, boleh didenda, dia tak membabit dosa, boleh benda, tapi berlaku sesuatu dia boleh membabitkan kepada dosa. Contoh traffic light. Traffic light ni tuan-tuan cari dalam kitab hadis tak jumpa, tuan-tuan cari tafsir Quran pun tak jumpa, Sunan Sitah pun tak jumpa tuan-tuan.
Sebab tak ada cerita tarfid lain. Tapi kenapa wajib kita taat? Undang-undang boleh buat kerana sifatnya untuk menjaga kemaslahatan ammah dipanggil. Apa dia? Dia akan mendatangkan mudarat pada orang ramai, berlaku aksiden, kita langgar juga, maka dia dibolehkan untuk meletakkan suatu ketetapan denda. Macam mana boleh jadi dosa? Kita langgar juga ikut suka hati kita, tiba-tiba dengan kita langgarnya undang-undang itu, beraksiden, berlaku kematian, maka kita tetap berdosa, dosa yang mendatang atas pengingkaran kita kepada penjagaan masalah ammah. Macam ni juga hari ni kan, kita pakai mask ni. Ya, ni tak pakailah kuliah ni, kan? Pakai mask ni. Orang tanya wajib tak wajib? Ni dia panggil wajib hadari, wajib yang datang. Kenapa diwajibkan pakai? Jika sekiranya dia mendatangkan mudarat kepada orang. Yang kecoh tentang masjid, kenapa tak sembahyang Jumaat? Apalah pasal raya boleh pergi masjid lagi. Ramai kan orang cakap kedai kopi. Kita duduk minum pun tak apa. Yang kau minum pasal apa? Dikit tak apa dia je. Mudarat yang besar itu dia boleh datang, maka boleh ditetapkan oleh pemerintah sesuatu hukum bila mana dia untuk menjaga masalah ammah. Benda besar. Ya, benda besar. Kena jagalah supaya dia tidak mendatangkan mudarat. Orang letakkan perbezaan di antara pasar raya dengan masjid. Tuan-tuan, kedai adalah keperluan hidup. Kalau semua kedai tutup macam masjid juga, tuan-tuan, orang nak makan nak beli kat mana? Kalau tutup masjid, kau orang tak boleh semayang. Mau tutup masjid, kau pasal apa tak semayang? Masjid tutup. Oi, masjid bukan tempat semayang saja, rumah pun boleh semayang. Jangan buat alasan tak semayang sebab masjid tutup. Masjid buka pun kau datang juga. Kan contohlah betul kan. Jadi boleh buat tak? Boleh semayang walaupun masjid tutup. Maka tak apa terus. Kena tengok daripada segi sudut masalah umum tu bagaimana, masalah kehidupan tu bagaimana. Kedai satu keperluan. Masjid tutup boleh semayang kat rumah. Kalau kedai tutup, tuan-tuan nak beli barang kat mana? Tuan-tuan nak buka kedai masing-masing. Macam ni kita pakai buka kedai dah kita buka, siapa nak beli? Jadi kena pergi. Dibolehkan. Itu sebab ada benda yang berbabit kepada masalah fiqh yang perlu dilihat. Bukan kita buat saja-saja, kan? Ulama pun dia nak buat, dia kena bincang, dia kena mengambil kaedah-kaedah fiqhiyah. Kenapa boleh, kenapa tak boleh. Logik kita pandang, betul lah. Mana baik masjid dengan pasar? Confirm lah baik masjid. Tapi di sana ada penjagaan. Kalau kita bicara tentang daruriyatil khams, berbicarakan tentang kewajipan 5 yang perlu kita tahu kan Islam, penjagaan nyawa, penjagaan keturunan, penjagaan harta, kan semua tu dalam Islam ajar. Macam mana nak jaga nyawa, macam mana nak jaga harta, macam mana nak jaga, semua tu ada perbahasan setiap satu. Maka datanglah hukum arahan yang mewajibkan. Orang WhatsApp dekat saya, tuan-tuan, pandai-pandai pula buat hukum wajib sendiri kita. Allah tak wajibkan, dia pula wajib-wajib. Ya Allah, tuan-tuan, gaya bercakap tu macam ada ilmu sungguh kan. Allah tak wajib, pandai-pandai wajib pula. Rupanya dia tak reti, dia tak mengaji fiqh. Ngaji fiqh jelas, mudah aja. Tiada hukum wajib yang mendatang melalui keadaan-keadaan tertentu. Maka nak mencegah kemungkaran tu, dia ada perkara-perkara yang berkaitan yang perlu jelas untuk kita lihat. Jelas tu perbahasan. Perbahasannya jelas kan. Contoh sekarang orang bicara tentang vaksin kan. Vaksin nak kena pakai dengan tak pakai kan. Orang tanya saya, Ustaz nak vaksin tak? Saya kata saya tak nak, tapi saya tak kata larang. Tapi kalau sampai tahap kerajaan memikirkan bahawa bervaksin satu kewajipan, semua diwajibkan kerana daripada kajian yang dibuat dengan keadaan kuman vaksin ini saja boleh bantu dan menyelamatkan, maka terima, susah apa? Letak lagi lah tangan ni, cocok 18 kali pun tak ada masalah pun. Tapi kalau tak ada paksaan, dia kata sekarang ni tak paksa Ustaz, siapa nak buat tak buat, sudah Ustaz pilih mana. Saya pilih tak nak cocok lah, tak ada kerja guna ulu darah guna cocok kan, tak ada pula, bukan berani juga dengan jarum ni kan. Tapi kalau ada satu kewajipan, kita kena taat, kerana kewajipan itu datang dengan perbahasan, dengan hujah. Apa hujah dia? Kita pergi kepada orang. Itu sebab sesuatu hukum nak dibuat, salah satu di antara benda yang akan ditakhris, dikeluarkan hukum yang baru. Maksudnya hukum tu asasnya tak ada.
Tapi kita nak adakan satu hukum, mesti ada kepakaran. Kepakaran tu mesti agama. Dah. Kepakaran tu dalam perkara yang nak dibuat. Apa kepakaran dia? Apa kepakaran? Kalau sekarang bagian kesihatan, kena doktor-doktor pakar lah ini cang. Ustaz-ustaz boleh bagi pandangan sudut hukum. Tak boleh lebih daripada doktor pakar. Ustaz takkan tak tahu. Aku bukan mengaji perubatan. Aku mengaji hukum. Hukum dia ada kaedah. Orang tanya saya, dia kata macam mana Ustaz? Saya kata entah salah tanya. Tanya tentang wasi dekat aku. Bukan aku mengaji undang-undang perubatan. Cuma begitu hukum. Ada boleh, ada tak boleh wasi ni. Macam mana kalau bercampur dengan perkara yang diharamkan? Tak boleh. Kalau tidak ada campur perkara haram, maka dibolehkan. Macam mana nak diwajibkan? Jika sekiranya ianya menjadi pilihan, maka boleh kita letakkan ia sebagai pilihan. Tapi kalau sekiranya telah disahkan, dibuktikan bahawa ini je satu-satu ubat yang ada untuk memastikan kita tercegah dan terhindar daripada penyakit, dan dengan keadaan penyakit yang berleluasa ni yang makin mengganas, maka pada ketika itu jatuh wajib untuk kita ambil wasi. Sebab apa jadi wajib? Sebab menjaga masalah. Mana masalah kita? Kita ni dengan umur yang tua ni mudah dapat penyakit. Kalau kita mati, mati tu kan kerja Tuhan. Tadi kau tanya sebab. Memanglah kerja Tuhan. Kita cerita sebab. Kalau kerja Tuhan, tak payah buat apa-apa. Tak apa, kau tunggu je Tuhan ambil nyawa kau. Betul lah kerja Allah, tapi ada sebab. Perbahasan tu perlu kepada pekaran. Kepakaran tu akan memberikan kepada kita maklumat. Oh ni boleh, ni boleh. Maka pada kita itu wajib. Wajib ambil. Sekarang ni belum wajib lagi. Boleh dah bertenang lagi. Kan? Bila dah wajib. Bukan susah. Islam ni tak susah pun. Yang susahnya kita je degil. Itu susah tu. Kalau tak degil senang ni Islam ni. Kan ikut. Mudah. Dah kaedah fiqh ni banyak. Kaedah begini ada. Kaedah begini ada. Cuma mungkin kita belum sampai mengaji tak jumpa. Ataupun kadang kita tak tahu. Kita buat tak tahu je. Sebab dia mudah. Bila tak tahu tuan-tuan, apa Allah Ta'ala kata dalam Quran? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli yang mengetahui tentang sesuatu, in kuntum la ta'lamun, jika sekiranya kamu tak tahu. Kita tak pakar dalam bidang ni. Mufti dah bincang. Di mufti ni kepakaran dia. Menteri ni kepakaran dia. Ada kepakaran dia. Dan tidak ada satu yang boleh lawan. Maka boleh. Ikut je lah. Sebab kita tak ada ilmu tentang tu. Kalau kita ada ilmu, boleh lawan. Kita ada hujah, kita ada bukti, kita pernah buat penyelidikan. Okey, alright, boleh lawan. Sebab kamu termasuk daripada kalangan orang yang pakar. Itu Islam. Islam ni mudah tuan-tuan. Tak pernah menyusahkan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mati ada Allah SWT sekalian. Dengan demikian kita fahami bersama bahawa kemungkaran yang harus dirubah secara serta-merta ialah kemungkaran yang mencapai taraf haram atau kemungkaran yang melibatkan hukum syariah yang disahkan oleh nas-nas yang muhkam jika jelas pasti serta kaedah-kaedah syariah yang tegas. Haram, nas-nas, hukum dan kaedah-kaedah syariah yang tegas. Ya, yang saya sebut tadi sebahagian di antara usul kaedah-kaedah fiqhiyah yang mendatangkan pembicaraan mudarat ataupun tidak ada sesuatu. Penetapan mungkar atau tidak satu perkara tidak cukup hanya dengan merujuk kepada satu pendapat atau satu ijtihad saja. Sebab satu ijtihad mungkin benar dan mungkin salah. Bahkan satu hasil ijtihad kadang-kadang boleh berubah mengikut perubahan tempat, masa, tradisi serta kebiasaan satu kawasan. Makanya lah perbahasan ni kan. Kamu ubah fiqh ni macam dulu. Saya dah cakap awal dulu kan. Satu hukum yang berubah mengikut keadaan dan tempat. Ketetapan asasnya tetap, berubah bila keadaan itu berubah. Keadaan, suasana, cuaca, dia kan berbeza kan. Kalau tuan-tuan belajar tentang solat jamak qasar kan, ada, kita boleh berpegang kepada mazhab yang berpegang kepada tidak ada jamak. Kalau dalam mazhab Hambali dia tak ada jamak, dia ada qasar saja. Tapi setengah daripada pendapat bukan Hambali, Hanafi, setengah daripada pendapat imam dia mengambil kira sembahyang yang mereka buat tu seolah macam jamak. Dibuat zuhur pada akhir waktu dengan qasar dan dibuat asar pada awal waktu dengan qasar. Dibuat ujung-ujung, jadi sambung terus je. Lebih kurang lah. Ada pendapat Hambali berbeza pula, pendapat Syafi'i berbeza pula, ada pendapat beza. Itu kerana apa? Kerana berubah keadaan. Macam kita baru ni sembahyang Jumaat kan, masa ramai, masa boleh sikit, masa AJK je boleh. Hari tu 6 orang, lepas tu naik AJK je boleh. Bergila-gila orang marah asyik AJK je. Ingat AJK je Islam, kami ni tak Islam. Ada juga keluar tuan-tuan kan. Saya pergi sembahyang Jumaat bergila-gila tempat. Jadi ada waktu saya tak nak pergi. Bukan tak nak pergi, sebab salah pula dengan orang pula kan. Masjid-masjid yang saya kuliah
Kompom kenal saya. Saya sampai dia tengok saya, dia panggil dah. Ustaz, mari. Orang beratur kita main mari-mari je. Kan? Sekali pergi boleh, 2 kali marah juga orang. Ingat dia seorang ustaz. Susah juga. Dia tak pergi senang. Kan? Tak pergi, ada kita pergi, ada pergi. Saya budak-budak tahfiz. Saya buat sembahyang Jumaat dekat tahfiz. Tak boleh buat sembahyang, kita buat zuhur. Kita buat zuhur juga, tapi tak nak tinggal budak-budak sembahyang Jumaat. Ada kaedah. Mazhab Hanafi bagaimana, mazhab Maliki bagaimana. Mazhab Hanafi boleh sembahyang 3 orang boleh Jumaat. Tetapi ada syarat. Jumhur mazhab Hanafi, syarat dia mesti mendapat keizinan daripada pemerintah. Pemerintah membenarkan, boleh buat. Kalau dalam mazhab Maliki 12 orang baru dikira. Tanpa mendapat kebenaran pemerintah pun tak apa, boleh buat sembahyang Jumaat. Perintah tak bagi pun tak apa. Kalau mazhab Maliki, mana boleh buat sembahyang Jumaat kat surau pun boleh. Cukup 12 orang boleh sembahyang Jumaat. Kaedah kita nak pegang kan. Jadi kaedah-kaedah tu boleh kita ambil. Ni boleh pegang. Lepas tu kaedah umur pula kan. Ada mazhab macam Syafi'i, 40 orang daripada kalangan yang balik, yang boleh betul baca Fatihah. Kalau cukup 40 orang, jumhur mazhab Syafi'i kena test Fatihah. Sebab takut seorang tu tak lulus Fatihah. 40 orang kena cukup betul-betul. Yang main kalau Maliki 12 orang tak kisah. Asal 12 orang yang boleh baca Fatihah dan memahis tak boleh. Gitu. Jadi perbahasan ulama tu berbeza-beza. Pada keadaan tertentu bolehlah kita pakai. Jangan sekarang bila dah boleh sembahyang Jumaat, kita pula gata-gata nak Maliki pula. Tak apalah, saya tak nak pergilah. Saya pakat dengan kawan-kawan nak sembahyang kat pejabat je 12 orang pun okey juga. Maliki dulu kan boleh buat, dulu lain. Bila berdepan dengan darurat, cerita dia lain. Maka pada ketika hilang ni musibah, kerajaan boleh meletakkan satu undang-undang hukum. Tak dibenarkan siapa yang menunaikan solat Jumaat, boleh letaklah. Dan dulu tak dibenarkan sembahyang Jumaat di rumah tak boleh, di surau tak boleh, hanya di masjid. Kalau surau pun disebut nama surau solat Jumaat, baru dibolehkan. Tapi bila berlaku musibah, dan kelonggaran itu boleh berubah. Itulah fiqh. Tapi ada yang membabitkan kepada keputusan pemerintah, ada yang boleh dan tidak melalui pandangan mazhab. Kita tengoklah, macam kita Malaysia, fiqh kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kena ikutlah Syafi'i. Cuma kalau dibenarkan atas jumhur lalu buat keputusan yang berwajib dalam tentang menguruskan agama di negara, menteri agama, jabatan agama ataupun mufti-mufti di peringkat negeri-negeri yang nak membenarkan atas hujah dan hukum yang ada, maka dibolehkan atas kuasa yang ada. Macam agama, kuasa dia adalah kuasa undang-undang tubuh negeri, maka boleh pihak mufti boleh meletakkan kebenaran atas suatu hukum melalui pandangan-pandangan jika sekiranya ada musaqqah, yakni musibah. Banyaklah perbahasan panjang, saya sebut secara umum je. Ada lagi ustaz lain yang pakar boleh bicarakan perkara itu. Tuan-tuan mati ada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sebut apa yang kita bincang pada hari ini. Satu perkara ditetapkan sebagai mungkar berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Perkara-perkara yang masih diperselisihkan antara para ulama dan mujahid sejak dulu hingga sekarang tidak termasuk dalam lingkaran kemungkaran yang mesti disegera rubah dengan tangan. Para ulama masih lagi bersisih pendapat dengan hukum gambar, hukum menyanyi, hukum menggunakan alat muzik atau menyanyi tanpa alat muzik, hukum memperlihatkan wajah bagi wanita atau hukum melantik seorang wanita dalam perlembagaan. Mereka juga masih berselisih faham dalam menetapkan masa untuk berpuasa dan hari raya. Ada yang menetapkan dengan cara melihat anak bulan, ada pula yang menetapkan dengan cara pengiraan kalender. Bahkan yang menetap dengan cara melihat anak bulan pun berbeza pendapat pula, sama ada melihat anak bulan dengan menggunakan alat atau dengan penglihatan biasa. Itu ada undang-undang ataupun perkara-perkara yang kadang-kadang ianya tak ada ketetapan. Ketetapan dia kepada keadaan dan suasana. Maka tunggu suasana. Tengok anak bulan, bukanlah ketetapan. Kan tahun ni puasa bila kalender dah siap dah 1 Ramadan. Sebab kalender cerita umum. Kan kita kena ikut pada anak bulan. Memanglah dah 30 Syaban, esok tu 1 Syawal, 1 Ramadan lah. Kena puasa jugalah. Tapi kita bukan berpandukan pada itu. Pada kalender pun ada juga perkiraan. Perkiraan kalender pada awalnya mengira melalui anak bulan juga. Tapi dalam masa yang sama perlu lihat bentuk ru'yah anak bulan dan sebagainya. Itu atas kepakaran yang ada yang perlu kita lihat dengan ijtihad. Adapun yang telah disahkan daripada segi sudut mungkar, maka mesti ditegah. Yang masih belum, maka perlu ada suatu keputusan daripada ijma'. Siapa dia? Pandangan daripada kalangan orang yang berwajib. Ijma' ni
para alim ulama yang wajib untuk menentukan. Saya sebut tadi lah, bila ada isu-isu berlaku dalam sebuah negara, sebuah negeri, ijma' itu yang bermain peranan untuk meletakkan hukum yang sementara dengan keadaan apa yang berlaku. Maka letakkan. Boleh bincanglah atas isu macam mana nak buat, boleh tak boleh, macam saya sebut tadi solat Jumaatnya, macam mana nak dibuat atas pandangan hukum. Kita nak lawan, kita kena ada hujah. Kita nak lawan anak bulan tak nampak. Kawan tu tengok anak bulan dengan teropong, kita tengok anak bulan dengan biji mata kita je. Lepas tu nak lawan dengan orang tengok pakai teropong duduk atas bukit. Kita main duduk atas beranda rumah je tengok, tak ada lagi ni, pakai biji mata dia je. Nak lawan dengan orang cukup alat. Kamu beli alat, kamu duduk atas bukit, sama-sama tengok. Dia nampak, kamu tak nampak. Itu pun boleh nilai lagi perbahasannya, sudut alat yang kamu pakai. Dibahas lagi oleh para ulama, bukan sikit-sikit. Kan? Macam imam kan, imam pun dibahaskan sudut ulama. Kalau dua yang hebat, takkan dua-dua nak jadi imam. Aku nak jadi imam, sebab aku dengan kau sama je. Mengaji balik bersih belaka dua-dua kata. Kita sama-sama master, sama-sama PhD, belajar Quran sama, suara pun sama. Dikira semua, tak boleh untuk nak jadi dua imam, kerja satu. Maka kena pilih salah satu di antara yang ada kelebihan, sehingga sampai tahap nak dikira pun setengah pendapat daripada pendapat ulama mazhab Syafi'i, wajah pun dikira. Semua cantik, 99% sama je. Lepas tu tengok di antara dua ni, mana lebih handsome? Handsome pun kira juga. Sebab sejuk mata makmum tengok, maka dipandang kira ada sikit kekurangan daripada kelebihan ada. Sampai tahap tu, supaya tidak berlakunya perkara yang tidak diingini sampai dua imam. Sampai tahap tu dikira apatah lagi perkara-perkara sunat dan perkara-perkara makruh. Walaupun dia nampak macam biasa, tapi dia boleh jadikan perkiraan dalam menentukan suatu hukum. Mesti kena ada kesepakatan para ulama. Kan? Kita tunggulah. Macam kita dalam negara kita ni, kita ada ulama-ulama yang ada kesepakatan yang dibuat. Yang tidak tu sebab kalau ikut dalam pemerintahan Islam, ulama ni tidak boleh diganggu oleh pemerintah. Dia ada otoriti tersendiri. Dia tak boleh institusi ulama ni, dia tak boleh duduk di bawah kuasa Perdana Menteri contoh kalau negara kita, ataupun kuasa ketua negara. Dia tak boleh. Sebab dia tak boleh bias kepada pemimpin. Dia kena satu badan entiti yang berasingan, yang membicarakan hukum, lalu dihantarkan keputusan dibuat kepada kerajaan untuk kerajaan melaksanakan satu perkara. Lalu kerajaan akan bertanyalah, kami patut buat ke, boleh tangguh ke, boleh buat sikit-sikit ke. Ulama yang menentukan, bukan arahan. Ini bila keputusan dibuat, kerajaan pula menentukan, kita tangguh dulu. Tak boleh. Segi undang-undang negara Islam tak boleh. Dia kena ada kedudukan yang dibolehkan, ada tak bolehkan. Dan ada tengok perkara yang dibuat tu yang boleh sudut mana, yang tak boleh sudut mana. Kena ada. Bukan kata pakai mudah begitu tak. Ulama ni bukan golongan orang yang boleh dikontrol kepala dia, tak boleh. Sebab dia hanya berpandukan kepada Quran Sunnah. Dia tak boleh berkait dengan mana-mana badan-badan parti politik ataupun entiti-entiti ada, dia tak boleh. Dia kena cukup sekadar yang ada. InsyaAllah. Nampak dah. Okey. Tuan-tuan sekalian, dan para ulama masih lagi bisa pendapat tentang hukum-hukum yang berkaitan, mana hukum gambar, hukum itu semua ada perselisihan ulama. Maka perselisihan kita nak pakai mana? Kita pakai yang jumhur. Walaupun boleh memakai yang lain, tapi kita nak menerima lebih afdal kita menjumhur apa? Jumhur ni adalah kesepakatan ulama yang paling ramai menentukan hukumnya, insya-Allah. Seterusnya perkara-perkara seperti ini merupakan perdebatan panjang yang jalan sepakatnya amat sukar untuk dicapai. Wallahu alam. Kita jumpa bulan depan untuk kita bicarakan perkara yang seterusnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah badan. Saya nak iklan. Dekat luar tu ada buku karangan saya Musa PKP bawah ni untuk mengumpul dana tahfiz. Tetap dapat kat luar, insya-Allah.